kita. Macam mana dia boleh tenang walaupun dia bersuamikan Fir'aun? Confirm ahli neraka. Suami kita belum confirm ahli neraka tau, sahabat-sahabat. Jangan kita yakin sangat. Di mana tenang? Kita duduk di tempat yang tenang, tapi hati kita tak tenang, kita takkan tenang. Kita duduk di tempat yang serabut habis. Saya bawa jemaah Mekah Masjidil Haram contoh, tiap-tiap tahun. Ingatkan saya pergi baru ni setelah Covid 2 tahun ni, dah tak ada renovation dah. Rupanya masih ada Ustazah, kelentang-kelentung kan. Tapi ada orang yang bila iktikaf tu balik ke hotel, dia kata bising lah dia orang ni, tak tahu ke orang nak sembahyang, nak iktikaf. Nanti ada seorang lagi kata, ada ke bunyi bising aku tak dengar? Kan? Takkan kita nak kata pekak ke apa dia ni? Tapi dia boleh tenang berada di tempat yang bising. Kerana apa sahabat-sahabat? Tanya sama hati. Okay, jadi jangan pernah kata kau bolehlah laki kau baik macam tu sebab tu kau boleh jadi orang baik. Tak. Cuba tengok Asiyah yang didatangkan sebagai contoh kepada kita. Macam mana dia boleh tenang walaupun dia bersuamikan Fir'aun. Confirm ahli neraka. Suami kita belum confirm ahli neraka tau sahabat-sahabat. Jangan kita yakin sangat. Saya rasa saya je lah syurga. Abang ada tarawih malam tadi? Tak ada kan? Oh, muslimat suka sangat. Saya ni dah 30 juzuk bang. Kalaulah suami tahu, rupanya bukan kita baca 30 juzuk tadi. Kita baca satu juzuk kan. Tapi kita claim 30 juzuk sahabat-sahabat. Suami kita kata hebat ni sebab dia tak pernah buat. Dia percaya je. Kan? Ya Allah, 30 juzuk bini aku. Subhanallah. Lepas tu kita dah lah satu juzuk kita baca. Kita aminkan doa khatam tadi. Kemudian kita extend pula depan suami. Kalau orang lelaki tak ada je nak buat macam tu bang. Kami-kami je muslimat. Allahu Akbar kan. Rupanya daripada zaman Nabi dulu wujud mulut yang begini. Subhanallah sahabat-sahabat. Allah meremang bulu roma saya. Sebab saya teringat hadis Nabi SAW bila menegur Aisyah radhiyallahu anha. Isterinya daripada salah seorang isteri yang tidak punya zuriat pun. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi ilmunya Aisyah luar biasa. Subhanallah apabila Aisyah mendengar seorang Yahudi, Assalamu alayka ya Abul Qasim. Maknanya celaka ke atas engkau wahai Abul Qasim. Siapa? Maknanya dia mencelakakan Muhammad. Dia tak suka Muhammad. Lalu Muhammad ni subhanallah dihina, dikutuk, dicaci, memilih untuk diam. Sebab Nabi pernah bercakap, lidah ni gunakan hanya untuk yang baik-baik. Kalau tak mampu bercakap baik, pilihlah untuk diam. Itu pun sebut satu hadis pun kita dah cukup terasa dah. Macam bukan aku je tu ya Allah kan. Kita nak latih lidah kita ni masa Ramadan ni lah muslimat dirahmati Allah. Sebab tu antara syukur saya yang paling besar kepada Allah walaupun dulu tak pernah bercita-cita kan. Dengan ini diumumkan Ustazah Zai tak pernah bercita-cita nak jadi ustazah. Nehi, tak pernah langsung. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba terjadi ustazah. Jadi sekarang ni bila melihat subhanallah hikmah Allah tu sangat besar. Antara yang paling saya syukur kerana dipaksa oleh Allah bercakap yang baik-baik. Jujur saya kata dipaksa oleh Allah untuk bercakap yang baik-baik. Sahabat-sahabat, sebab yang bercakap ni belum tentu lagi baik. Tapi Allah paksa bercakap yang baik-baik. Kadang balik rumah 4 kuliah, 5 kuliah. Awak 5 kuliah kan hari ni Ustaz kata. Bang. Macam tu je dah kan. Lepas tu tunjuk handphone dia, suruh baca WhatsApp. Ni kita duduk kat sebelah ni. Oh faham. Tulis dekat WhatsApp tu. Minta maaf bang, saya 5 kuliah hari ni. Kita cakap kat WhatsApp je boleh tak? Kan macam tu. Maknanya penuh dah cakap yang baik-baik. Sebenarnya ada benda geram ni. Tadi kita minta tolong angkatkan kain. Dia tak angkat lah pula. Kan? Tak jadi nak marah-marah sebab dah penat mulut. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi terima kasih ya Allah engkau sibukkan mulut aku dengan kebaikan. Begitulah juga cikgu-cikgu yang mengajar kat sekolah. Hari ni cuti kan? Macam-macam kita ngajar matematik, bahasa Inggeris, semua tu kebaikan. Dan kita penat dah bila balik rumah. Kan? Sebab tu kita kata kat anak-anak, janganlah buat mak membebel lagi kat rumah ni. Kat sekolah tadi dah cakap macam-macam. Sebenarnya pandang yang baik. Allah paksa kita bercakap yang baik-baik. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita yang buat dia. Ni istilah macam itulah. Lisan kita tu bila kita bercakap yang baik-baik, tak sempat kita nak bercakap yang jahat. Lalu Aisyah ditegur oleh suami tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab apa ditegur? Sebab Aisyah menyebutkan kepada Yahudi itu as-samu wadh-dhamu. Dia cakap assalamu alayka ya Abul Qasim. Tapi Aisyah menjawab kepada dia as-samu wadh-dhamu.
bukan saja kecelakaan, bahkan kematian, keburukan kepada kamu. Makna orang tu hina Rasulullah sekali, tapi Aisyah balas dengan 2 kali. Yang Muhammad pula tak balas sama sekali pun kejahatan itu. Maknanya kita dengan Aisyah, minta maaf sebut, saya selalu sebut benda ni dengan rakan-rakan asatizah pun, kita dengan isteri Nabi sebenarnya sama je, kan? Ditegur oleh Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat, tak layak kita menyamakan diri kita seperti Aisyah. Kenapa Ustazah sebut? Kan Ummahatul Mukminin, confirm masuk ke syurga Allah. Dan apa bezanya kita? Kita ditegur oleh suami. Dah-dahlah tu awak ni kalau membebil semua benda keluar. Kan nama binatang apa semua keluar. Anak kita tu bukan anak binatang tu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua keluar. Suami tegur berkali-kali dah. Tapi kita masih begitu. Ramadan yang kita datangi ini sahabat-sahabat dirahmati Allah berkali-kali dah. Kita kata tahu dah nanti di hadapan Allah ditanya mana pahala puasa kita ya Allah. Orang lain dah masuk dah syurga mengikut pintu Ar-Rayyan bagi orang yang diterima puasanya. Tapi kenapa masih di kalangan kita ada yang tertangguh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu kita klaim dengan Allah. Apa katanya Allah? Kerana kita dapat hanya al-ju' wal atash. Lapar dan dahaga. Sebab dulu lidahmu tak berpuasa. Dulu matamu tak berpuasa. Dulu telingamu tak berpuasa. Jadi walaupun kita penat ni dalam tadarus Quran, dibahagikan kepada 30 juzuk yang kita baca, bukan kita seorang baca, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masa kawan baca kita senyap. Betul tak? Sebab tu malam tadi saya nak mulakan tadarus di muslimat rumah saya. Saya kata saya mungkin banyak tak adanya daripada adanya. Tapi sebagai malam pertama ni Ustazah nak sebut, tolong ketika kawan kita baca jangan ada sembang-sembang. Sebab apabila Quran dibacakan, kita disuruh diam mendengarkan. Sebab orang yang diam tu menghormati bacaan Al-Quran, insya-Allah kita dapat pahala yang sama macam orang yang sedang membacakan. Faham ya? Sebab tu ibu-ibu kalau ada di kalangan yang belum pandai baca Quran, bila ada iklan-iklan tadarus Quran, jangan segan. Bahkan datangi. Tapi cakap dekat ketua kumpulan tu, Kak, saya nak dengar je. Nanti sambil kawan baca lancar, kita cemburu, jatuh air mata kita. Lepas tu habis tadarus nanti PM tepi dia. Kak, sebenarnya saya ada sebab kenapa saya tak nak baca. Saya langsung tak kenal huruf. Kalau akak perasan tadi orang lain selak, baru saya selak. Saya tak tahu pun muka surat mana, kat mana nak baca. Jangan malu ibu-ibu. Anda tak pernah terlambat. Kadang-kadang guru kita tu bukan yang bergelar ustazah pun. Tapi ahli grup yang bertadarus dengan kita tadi tu dia sangat ikhlas. Akak berjiran lama dengan kau, akak tak tahu kau tak baca Quran. Kalaulah selama ni kau bagi tahu, insya-Allah kau dah boleh habis dah Iqra 6 tu. Kenapa kau tak cakap? Patutlah akak nampak tadi orang buka muka surat 20, kau duduk lagi dekat 10 tu Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita berjiran lama, kita tak pernah tanya, tak pernah ambil tahu. Kalau dia selangkah masuk ke syurga Allah, tapi tak jadi masuk dek kerana apa sahabat-sahabat lidahnya tak pernah mengulang-ulang Al-Quran, dia boleh claim pada kita. Allahu Akbar. Sebab tu paling saya takut terkadang kita nak masuk syurga dah selangkah tapi ditarik balik kerana ada jiran yang mati dalam kebuluran. Jirannya tak ambil tahu pun ada jiran yang mati dalam kelaparan. Sedangkan kita sendawa kekenyangan. Ada jiran yang dinerakakan kerana apa? Aku tak tahu pun benda ni haram ya Allah. Kan sedangkan di sana ada orang masuk syurga, dia tak bagi tahu pun pada aku. Subhanallah sahabat-sahabat muslimat, kalau ada suri rumah, waktu masak kita hantar anak pergi sekolah, settle pukul 11 pagi. Contoh, peruntukkan 11 pagi hingga 11.30 pagi tu untuk mengajar Al-Quran. Jiran-jiran yang tak boleh baca Quran. Tak payah canang dekat dalam grup. Okey, yang makcik ada tek lalat tu baru Iqra 1. Teruk benar, dah tua-tua baru Iqra 1. Tak payahlah. Tapi bila dia naik Al-Quran nanti, kita buat kenduri satu taman. Faham tak maksud? Supaya jadi semangat. Kenapa nak buat kenduri untuk makcik tek lalat tu? Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Makcik mana tek lalat tu? Yang kat depan ni lah. Takut nak cakap pasal orang. Kalau ada tek lalat lain jangan terasa. Takut nak cakap pasal orang sebab diri sendiri pun ada tek lalat. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya kita nak sebut bila kita offer diri kita. Dia tak nak, itu hal dia. Tapi kalau kita tahu dia tak pandai mengaji, bukan nak aibkan dia sahabat-sahabat. Kerana kita ada sayang kerana Allah. Subhanallah. Bila kita nak tolong saudara kita kerana ada sayang kerana Allah, percayalah.
Kita tak banyak amal, tetapi nanti subhanallah, aku pandai baca Quran sebab dia yang offer aku ya Allah. Aku dulu tak mampu tapi aku takut nak minta sedekah, malu ya Allah, sebab orang beriman dalam keadaan susah macam mana dia takkan minta sedekah. Dia takkan meminta-minta. Tapi ada jiran tanya, ni sejak suami kamu meninggal, kamu dah tak kerja, jaga anak kecil-kecil, macam mana belanja nak Ramadan? Jatuh air mata dia. Dia tak payah cerita, kita dapat agak dah. Tak apa, nanti akak bank in sejumlah duit, kau gunalah untuk sebulan Ramadan. Belum diminta, dia bagi dah. Faham? Ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak tunggu diminta, Nabi mencari sahabat-sahabat. Jadi walaupun sedikit, itulah yang menjadi pembuka luas-luas pintu syurga Allah untuk kita. Ini yang kita nak. Sebab tu beza Aisyah dengan kita. Aisyah ditegur oleh Rasulullah, jangan gunakan lidah untuk mencaci maki, mengeji-ngeji, jangan. Walaupun orang tu, Aisyah ni manja sangat dengan Rasulullah. Ibarat kalau bahasa kita ni, Allah, mana dia boleh kutuk kita tak boleh kutuk dia. Macam itulah bahasa Aisyah zaman 2022 ni. Kan? Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila ditegur oleh Rasulullah, dia berhenti terus. Lisannya tak digunakan lagi untuk mencaci maki. Kita berapa ramai suami tegur kita tak nak dengar, anak-anak cakap tak nak dengar, asatizah bercakap depan kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tegur, gunakan lidah ke jalan yang baik, tapi pantang diusik sikit, lidah kita lah yang paling jahat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, inikah orang-orang yang mendambakan syurganya Allah? Sebenarnya kita tak layak pun nak menyebut syurga itu. Sebab syurga tak dipenuhi dengan orang yang menggunakan lidahnya untuk menyakiti orang lain. So macam mana nak bagi lidah kita ni sentiasa terkawal? Tolong didik nafsu. Itu yang kuruskan nafsu, gemukkan amal. Boleh ni dah bulan April kan, masih gagal. Yang kata nak kurus bulan 1 hari tu, masih gagal Ustazah, macam itulah. Tengoklah lepas puasa ni rasanya kurus sikit kot. Takut makin gem lagi ada. Sebab buka puasanya melampau-lampau, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, morehnya pula bukan main lagi. Kan? Jadi kita nak sebutkan inilah dia cabaran. Sebab apa? Sebab kita tak mampu mengawal nafsu. Jadi di Asy-Syakirin tadi saya baca satu hadis. Hadisnya berbunyi, setiap mukmin dihadapkan dengan 5 ujian. Mukmin yang menghasadnya. Ada orang beriman, mendakwa beriman, buat segala rukun Islam, rukun iman. Tapi sahabat-sahabat dengki dengan kehidupan orang lain. Jangan perasan syurga kalau di hati kita ada sedetik dengki kepada orang. Tolong ya, bab dengki ni walaupun tudung kita sama-sama kuning ni, tak sama hati kita sahabat. Kita jangan kata rasa tudung yang paling singkat tu lah paling dengki kat orang. Contoh, jangan. Kalau yang labuh tu tak pernah dengki kat orang ni, tak sahabat-sahabat. Orang sebelah tak tahu pun kita sedang berdengki kat orang ke tidak. Tapi hati kita sangat tahu. Betul? Hati kita sangat tahu kita dengki kat orang. Pasal apa aku sakit hati tengok dia senang ni? Orang senang, kita yang susah. Orang susah, kita pula yang senang. Ini tanda hati sedang berdengki dengan orang. So rawat sahabat-sahabat, sebab kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, hidup kita susah nak naik. Elok nak naik, ditarik balik ke bawah. Melayu makan Melayu. Kadang-kadang adik-beradik dengki sama adik-beradik. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi buang. Walaupun kita ada sedetik dengki di hati, tak layak sebenarnya kita bergelar orang beriman.